Nama ni, nama isteri tu Qaturah tu adalah Imtali. Cantik nama dia. Ya, saya jumpa ni buku dia. Dia ada dua nama. Ismuha Anmuta min walad Afrahim. Ada namanya, ada satu lagi mengata Inmatli. Inmatli ni adalah nama orang Campa, orang Kemboja. Anak murid ustazah nama Matli. Inmatli binti Yakfur. Binti Yakfur. Jadi nak royaknya, orang kan siapa itu Qaturah? Ustazah kan kata peradaban Campa telah bermula. Sebenarnya ahli sejarah telah mengiktiraf tamadun di dunia ini antaranya adalah tamadun Campa berusia 1500 BC. Jadi apabila, adakah baru ada orang maksud tamadun itu? Bukan. 1500 BC sudah ada tamadun di Campa, di kawasan Asia Tenggara ini. Itulah kawasan paling tua bertamadunnya. Adakah bermula 1500 BC? Tidak. Dia sudah wujud lebih kurang 500 tahun ataupun dah 1000 tahun sebelum itu. Maknanya tanah Melayu ini sudah ada orang. Nak bina tamadun, dikatakan Mesopotamia, kenapa diiktiraf 7000 BC? 7000 BC. Adakah baru ada orang 7000 BC? Tak. Nabi Adam tu kan dah ada daripada 40000 BC lagi. Nampak tak? Jadi sudah ada habitat. Tetapi kenapa diiktiraf 1500? Kerana pada waktu itulah dijumpai bukti-bukti yang dari sudut ekologi. Di Campa 1500 BC, mengikut peta yang Ustazah buat kajian dengan Prof. Kopansky itu, bahawasanya tamadun di Asia Tenggara yang paling tua bermula di Campa. Ya. Persoalannya, adakah maksud tamadun itu 1500 BC itu baru ada orang? Bukan. Dia sudah ada sebelum itu lagi. Berapa jaraknya nak boleh diiktiraf sebagai tamadun? Beribu-ribu tahun sudah ada sebelum itu. Justru itu, Profesor Thurgood, Graham Thurgood, dalam buku dia, dalam Campa Language, dia mengatakan sudah wujud entiti yang bersifat manusia ini di Asia Tenggara, yang mana dia punya bukti-bukti ekologi dijumpai di gua-gua di sekitar selatan Thailand, sekitar Kedah, Kelantan, Patani dan juga di Burma. Sudah ada kehidupan manusia. Dan manusia yang wujud pada ketika itu orangnya pendek. Dia panggil Hobbesian. Kenapa dikenali sebagai Hobbesian? Hobbesian ini diakui telah wujud di bumi Malaysia ini, di bumi Nusantara ini, di antara daripada Thailand hingga ke di kawasan segenting kera itu, sekitar 10,000 BC. Adakah mereka ini Homo sapiens atau Homo erectus? Mereka adalah Homo sapiens. Mengikut pendapat beliau lagi, bahawasanya hakikatnya semenjak 20,000 tahun dahulu sudah wujud habitat itu. Habitat yang bermaksud Homo sapiens itu, tetapi tidak ada bukti. Tidak ada bukti seperti 10,000 BC itu. Disebabkan itu, Perak Man 10,000 BC. Ada orang tanya, Perak Man tu apa? Perak Man tu Homo erectus ke Homo sapiens? Perak Man adalah Homo sapiens. Tetapi dia kecil. Dia makhluk manusia yang wujud pada peringkat awal di Nusantara itu tidak bertubuh besar seperti di semenanjung Tanah Arab, tidak berbadan besar seperti di Europe dan di Afrika. Tidak. Kemungkinan keturunan, hasil daripada keturunan yang lahir itu daripada golongan yang badan tidak besar. Berbalik kepada tamadun Campa itu,
Kalau disebut campa, kita akan teringat nama isteri Nabi Ibrahim yang ketiga, iaitu Keturah. Sorry. Untuk orang biasa, kadang tu dia orang tak berapa faham campa tu apa. Okey. Boleh Ustazah explain campa tu di mana ataupun apa keturunannya? Okay. Kadang tu ini saya mewakili orang biasalah. Okey, itu satu. Nombor dua, Homo sapien dengan Homo erectus. Boleh tak Ustazah explain sikit je? Just sikit je. Homo sapien dengan Homo erectus. Tadi sebab Ustazah ada sebut kan, orang Perak Man adalah Homo sapien. Okey, boleh tak bagi tahu? Homo sapien ni apa, Homo erectus apa? Sikit je. Okey, Homo erectus ini adalah binatang yang pupus tetapi berbadan manusia. Sebab itu evolusi Darwin mengatakan, teori Darwin mengatakan manusia itu, sekarang kita ini terhasil daripada evolusi. Dan benda ini ditentang oleh Quran. Quran tidak mengatakan begitu. Quran mengatakan manusia, kita ini manusia adalah terjadi daripada Adam alaihissalam. Maksudnya, semasa Adam alaihissalam itu dijadikan, sudah ada makhluk yang berbadan seperti manusia tetapi bukan manusia. Kenapa kita kata bukan manusia? Kerana mereka itu tidak mempunyai kebolehan berbahasa yang lengkap. Sebab takrif manusia itu sendiri Anisa. Apa dimaksudkan dengan insan? Hamzah, nun, sin, alif, nun. Insanun, manusia. Dalam bahasa Melayu kita panggil manusia. Sebenarnya manusia berasal daripada insan itu tadi. Insan itu berasal daripada perkataan Anisa. Fa'il dia insan, fa'ilnya Anisa. Hamzah, nun, sin. Anisa. Dibaca bayi atas, nun bayi bawah, sin bayi atas. Anisa. Apa maksud Anisa? Anisa adalah jinak, mudah diajar, toleransi, cerdik, mudah dengar kata, tidak degil. Itu maksud Anisa. Sebab itu Ustazah menolak pandangan mengatakan manusia ini berasal daripada perkataan nasia. Nun sin ya, nun bayi atas, sin bayi bawah, ya bayi atas. Nasia. Nasia bermaksud lupa. Bukan. Pendapat itu dhaif. Sekiranya mengatakan perkataan insan itu berasal daripada nasia. Sebab Anisa itu lebih tepat memandangkan untuk membezakan dengan Homo erectus yang wujud sebelum itu. Kan ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 30 itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idza qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu wa bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa maksudnya? Surah Al-Baqarah itu. Idza qala wa idza qala rabbuka. Kalau ikut dalam kaedah nahwu, idza qala itu ialah uzkur. Uzkur itu fa'il amar. Ditujukan Quran kan ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Jibril bacakan Quran itu kepada Rasulullah SAW, maknanya dia kata, wahai Muhammad, bacalah. Wahai Muhammad, katakanlah. Idza qala, uzkur ya Muhammad. Sebut ya Muhammad. Qala, telah berkata. Qala, idza qala rabbuka. Sebab itu ada rabbuka. Ka itu kembali kepada fa'il uzkur tadi. Ka itu kepada fa'il yang uzkur tadi, iaitu Muhammad. Idza qala rabbuka lil malaikah. Wahai Muhammad, sebutlah bahwasanya telah berkata Tuhanmu lil malaikah, kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku sekarang ni, ini itu ada tu taukid tu. Apa maksud ada tu taukid? Tak menipulah, benda tu betul. Tu tanda kuat tu. Aku ni lah ni. Kalau dah bahasa Kelantan kata. Aku lah ni. Tengah menjadikan tu. Ja'ilun tu isim fa'il. Kaedah isim fa'il ni dia sama dengan fa'il. Dia sama dengan present tense. Maksud dia. Dalam bahasa Arab dia kata fa'il mudhari'. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ni sekarang tengah menjadikan seorang khalifah, ketua atas muka bumi ni.
Qalu. Siapa kata? Tu waw alif tu. Jamak tu. Qalu. Malaikat-malaikat kata. Malaikah itu maksudnya jamak. Kalau bukan jamak, dia tak kata malaikah. Justru itu dia kata qalu. Waw alif tu. Ramai malaikah tu. Lebih daripada 3 lah. Bila ada waw alif tu. Maknanya bukan seorang malaikat kata. Mana seolah-olah Allah Ta'ala panggil. Wahai malaikat-malaikat datang. Dengar sini. Aku ni sekarang tengah menjadikan khalifah di atas muka bumi. Maka bila malaikat dengar perkataan Allah Ta'ala, dia kata, qalu ataj'alu fiha? Kamu nak jadikan lagi ke? Ke atas muka bumi ni. Fiha tu, ha tu kembali kepada ard tadi. Khalifatu fil ard. Ataj'alu fiha? Man yufsidu fiha? Man di situ, penggunaan man itu dia menggunakan, biasanya kalau dalam nahwu Arab, man ini adalah makhluk yang berdiri di atas 2 kaki. Man yufsidu fiha, makhluk yang berdiri di atas 2 kaki itu yang sedang merosakkan kat bumi. Maknanya makhluk yang tengah rosakkan tu adalah ada 2 kaki, berjalan di atas 2 kaki, bukan berjalan di atas 4 kaki. Berjalan di atas 2 kaki dan ada 2 tangan. Sebab tu penggunaan man di situ. Kalau kita kata orang, Ustazah tak nak sebut orang di sini. Sebab kalau kita sebut orang, nanti orang silap faham. Orang kata, ada orang lain sebelum Adam. Ustazah tak nak sebut. Tapi penggunaan man di situ menunjukkan ada makhluk lain berdiri di atas 2 kaki. Yang itu dinamakan Homo erectus lah. Itu kita boleh sebut Homo erectus. Sebab Homo erectus itu istilah saintifik. Ada makhluk yang berdiri di atas 2 kaki, duduk bergaduh. Man yufsidu fil ard wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Nampak tak? Jadi padahal pada waktu itu Allah Ta'ala baru tengah duk jadi Ja'ilun. Ja'ilun tu, saya tengah menjadikan sekarang ini makhluk. Kata height temperature law itu tu. Oh, dia tak boleh ni panjang. Betul cara? Boleh. Sambung. Okey. Boleh. Kat mana tadi tu? Okey, tadi Ustazah kata yang makhluk yang hidup sebelum Nabi Adam adalah Homo erectus. Homo erectus yang seangkatan dengannya. Yang family dia lah macam Neanderthal, Florence, Kenyan, Jawa Trinidad, orang-orang Jawa, Peking. Itu bukan manusia itu. Itu bukan manusia, bukan Homo sapiens tu. That's why ahli sains, sebab itu ahli sains bagi istilah lain selain daripada yang itu. Dan istilah Homo sapiens itu didatangkan kemudian, dan kerana makhluk itu wujud kemudian. Tetapi disebabkan mereka ini bukannya orang Islam, mereka juga bukan membaca Al-Quran, mereka tak tahu kenapa, mereka hanya tahu membezakan ini adalah makhluk yang namanya Homo erectus. Yang ni pula bukan Homo erectus ni, sebab pembentukan badannya lain, DNA-nya lain, kita namakan dia Homo sapiens. Itu saja clue yang diberi oleh ahli sains. Kita yang mengaji Quran ni, yang baca Quran, yang tahu bahasa Arab, kita tahu nahwu saraf ni, kita kajilah. Maksudnya Homo sapiens ni, kalaulah takrif Homo sapiens itu adalah orang yang bijak. Takrif Homo sapiens tu apa? Wise man. Insanul, dia kata the wise man. Jadi kalau wise man, sesuailah dengan apa Allah Ta'ala, Quran sebut. Allama Adamal asma' kullaha. Kan lepas surah yang tadi, lepas yang 30 ayat 30 tu kan ada ayat 31 dan seterusnya tu, dia sebut pula wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Sesudah dijadikan Adam itu, maka diajarnya Adam. 'Allama tu kan daripada ilmu, diberi ilmu. 'Allama tu kalau dari sudut nahwu Arab menerima 3 maf'ulun bih. Kuat tu fa'al tu. Maksud apa menerima 3 maf'ulun bih? Dia menerima 3 suasana akusatif itu dari sudut linguistik. Maksudnya kata allama Adamal asma'a kullaha. Allama, siapa yang telah mengalama tu, telah mengajar, mana fa'il allama tu? Fa'il allama ialah Allah Ta'ala lah.
Allama, Allah Ta'ala telah mengajar. Adama. Dia baca baris atas. Dia tak kata Adamu. Sebab Adam itu merupakan maf'ulun bih pertama tu kepada fa'il allama tadi. Itu kaedah nahwu Arab. Sebab tu kena tahu Quran dan bahasa Arab ni. Jangan lari daripada benda ni. Kalau kita nak selamat, ya, nak selamat kehidupan kita di sudut tauhid kita. Allama Adama itu maf'ulun bih awal. Adamal asma'a maf'ulun bih sani. Yang kedua, kullaha itu maf'ulun bih yang ketiga, kerana allama itu kuat fi'ilnya, menerima 3 maf'ulun bih. Jadi betapa Allah nak tunjuk bahawasanya Adam itu memang telah diberi ilmu. Dan persoalannya lagi yang menarik perhatian Ustazah terhadap ayat Allama Adam al-asma'a kullaha ini adalah, kenapa Allah Ta'ala tu hanya ajar Nabi Adam isim, nama-nama. Allama Adam al-asma'a. Kenapa Allah Ta'ala tak ajar Allama Adam al-af'ala? Kenapa tak ajar fa'il dulu, perbuatan dulu? Kenapa dia ajar isim dalam syurga tu? Ini batu, ini air, ini bukit, ini pokok. Kenapa dia ajar isim? Ustazah ada jawapan dia. Dari sudut falsafah bahasa, fa'il itu, perbuatan itu memerlukan makhluk seorang lagi. Makhluk seorang lagi untuk dia melakukan tindak balas, refleksi itu. Masalahnya tak ada orang lain lagi seperti Adam. Maknanya makhluk yang ada sekitar Adam tu bukan manusia. Ya? Bila berlakunya manusia? Bila wujudnya makhluk selain bila berlakunya manusia itu? Manusia selain pada Adam. Bila wujudnya Hawa? Apabila wujudnya Hawa baru berlaku refleksi. Okey, Homo sapiens itu wujud apabila berlakunya Homo sapiens itu takrif adalah istilah lain untuk Adam. Homo sapiens itu adalah the wise man mengikut saintifik tadi. Saintifik punya teori, the wise man. Makna ada makhluk lain selain daripada Homo erectus yang sebelum itu. Bilakah wujudnya Homo erectus? Homo erectus ni wujud berdasarkan kepada apa yang kita baca daripada 20 juta tahun lagi. 20 juta tahun dia ada, tetapi kalaulah betul dia berevolusi, kita berevolusi daripada dia, kenapa tidak ada tamadun? Kenapa tamadun hanya diiktiraf oleh ahli sains ketika 10,000 BC, 10,000 BC, 7,000 BC, 5,000 BC, 6,000 BC? Kenapa hanya berlaku di Mesopotamia? Kenapa tidak berlaku di tempat wujudnya Homo erectus itu? Seperti di Trenel Jawa, di Kenya, di Netherlands, di Peking, China tu. Kenapa tidak berlaku di situ? Kenapa hanya muncul tamadun itu di Mesopotamia? Ini menunjukkan bahawasanya makhluk yang tercipta sebelum Adam AS atau ketika Adam itu dicipta, ada makhluk yang tengah bergaduh itu, seperti disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 30 itu. Mereka itu bukan manusia dari sudut maknawinya. Lafzinya saja manusia, betul-betul badan je berbentuk, ada tangan, ada kaki, berdiri di atas 2 kaki. Sebab tu malaikat menggunakan man yufsidu fil ard wa yasfikud dima, dan bertumpah darah. Maknanya makhluk itu, satu dalil lagi, makhluk itu bertumpah darah. Makna bukan jin lah. Okey, jadi sebelum kewujudan Nabi Isa ada satu makhluk, Nabi Adam. Sebelum kewujudan Nabi Adam, ada satu makhluk yang menumpahkan darah di bumi. Di bumi. Okey, jadi turunnya Nabi Adam